Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat pembentangan tugasan mengenai kaedah PDP untuk kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran. Seperti kanak-kanak normal, kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Menurut Barber dan Holbert, strategi penilaian yang berbeza diperlukan dalam mengajar kanak-kanak berkeperluan khas dalam menentukan keberkesanan pengajaran. Sebagai seorang guru yang peka terhadap keperluan murid, guru-guru perlu meneliti pendekatan pengajaran yang sesuai bagi merancang pengajaran. Antara strategi atau kaedah yang digunakan adalah seperti yang pertama adalah melaksanakan pengajaran menggunakan auditory atau visual. Gaya pembelajaran ini merupakan cara pengajaran yang menekan pendekatan perkataan dan arahan lisan. Murid perlu mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika mempelajari sesuatu. Di samping gaya auditori ini, murid akan mengukuhkan ingatan mereka dengan semula melihat rakaman pita audio. Selain kaedah auditori, kaedah visual juga digunakan dengan menggunakan foto-foto, gambar rajah, lambang atau isyarat. Boleh membantu kanak-kanak ini meluahkan perasaan mereka. Dengan mengenal pasti perasaan mereka, emosi dan perasaan mereka ini tidak mempengaruhi tingkah laku mereka untuk cenderung ke arah negatif seperti memukul atau mencederakan orang lain. Kaedah yang kedua adalah kaedah pemudahcaraan. Kaedah ini lebih menitik beratkan peranan murid dalam pembelajaran, mana guru berperanan sebagai facilitator yang berfungsi membimbing, mendidik, memujuk, mengukuh dan memberi bantuan dan menolong kanak-kanak ini mencapai matlamat pembelajaran. Dengan kaedah ini, guru dapat menggalakkan murid supaya aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, guru boleh memberi aktiviti yang lebih mencabar kanak-kanak ini, tetapi guru perlu bertindak sebagai pemudah cara. Kaedah yang ketiga adalah kaedah tunjuk cara. Tunjuk cara adalah satu cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Ia melibatkan demonstrasi seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur. Di samping itu, kaedah ini juga dapat meningkatkan keyakinan kanak-kanak untuk menjalankan sesuatu aktiviti. Kaedah yang keempat adalah kaedah peneguhan positif. Memberi peneguhan boleh terbagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Pemberian peneguhan bergantung kepada tingkah laku kanak-kanak tersebut. Peneguhan positif biasanya diberikan untuk memberi pengukuhan terhadap tingkah laku yang baik, dan peneguhan negatif pula diberi untuk menyingkirkan atau menghilangkan tingkah laku yang tidak sesuai ataupun tidak baik. Pemberian peneguhan positif akan membuat kanak-kanak berasa seronok menjalani aktiviti pengajian dan pembelajaran. Antara peneguhan positif yang boleh digunakan adalah seperti pujian, tepukan, token dan sebagainya. Kaedah yang kelima adalah belajar bermain sambil belajar. Teknik merupakan aktiviti yang dijalankan secara spontan dan menyeronokkan. Bermain adalah ekspresi kendiri yang kreatif dan perkembangan paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah bermain. Dengan kaedah lain juga, kanak-kanak ia mampu menarik minat dan perhatian kanak-kanak terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara permainan dalam pengajaran adalah permainan manipulatif, fizikal dan permainan bahasa. Kaedah yang keenam adalah kaedah multisensory. Kaedah ini digunakan untuk merangsang minda kanak-kanak berkeperluan khas melalui 5 deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Kaedah ini membantu pemikiran kanak-kanak tersebut, merangsang pemikiran kanak-kanak tersebut. Apabila mereka memegang, merasa, menghidu, mendengar atau melihat,
Ini akan memberi tindak balas bagi semua deria itu. Kesimpulannya, saya mendapati bahawa gaya pembelajaran visual lebih mempengaruhi kanak-kanak